Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Yang dikasihi Tuan Zulkifli bin Rashid, Pengurusi Masjid Abdullah Fahim, yang juga merupakan pegawai daerah, khususnya barisan ahli jawatan kuasa, pegawai dan kaki tangan Masjid Abdullah Fahim, atau lebih dikenali sebagai MAF, khususnya yang berbahagia datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian. Pertama-tamanya kita ucapkan kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini kita dapat berjumpa, dan saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pertama kali dapat bersama dengan para jemaah di Masjid Abdullah Fahim ini. Walaupun mungkin sebelum ini pernah juga datang kemari dalam beberapa program, dan kebetulan pada hari ini kami mengadakan lawatan muhibbah ke masjid ini dan mengambil kesempatan untuk bersama-sama dengan tuan-tuan, bersama dengan para jemaah muslimin dan muslimat, sambil kita menunggu solat isyak insya-Allah dalam 8.43, lebih kurang setengah jam. Jadi tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita telah memasuki bulan Rajab yang ke-19 pada hari ini, dan akan masuk yang ke-20 selepas maghrib ini insya-Allah. Dan selalu kita berdoa, kalau kita berimamkan imam, selalu kita diingatkan untuk Allah Subhanahu wa taala memberkati kita di bulan Rajab ini. Allahumma barik lana ataupun Allahumma barik li. Ya Allah, berkatilah aku di bulan Rajab. Wa balighna, dan sampaikanlah aku ke bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami ke bulan Sya'ban, dan sampaikanlah aku ke bulan Ramadan, dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan insya-Allah. Kerana apa? Kita tidak tahu bila masanya kita akan dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pasti, likulli nafsin za'iqatul maut. Yang pastinya setiap yang hidup itu pasti akan mati. Cuma macam mana persiapan kita nak menghadapi kematian? Kalaulah dikatakan bahawa kita disunatkan untuk berdoa, kita diminta untuk membanyakkan doa di bulan Rajab agar kita ini diberkati, pastinya ada sesuatu yang menarik di bulan Rajab, dan pastinya ada sesuatu yang menarik di bulan Sya'ban, dan pastinya yang paling penting ialah kita boleh menghadapi bulan Ramadan ini dengan penuh persiapan. Sebab cabaran sekarang lebih besar daripada cabaran saya ketika kecil dahulu. Nak ceritakan, umur sekarang ni dah 50. Kalau umur macam adik ni, maknanya lebih kurang berapa? 40 tahun yang lalu barangkali lah, ya. 40 tahun yang lalu tak sama lah ni, tak sama dengan sekarang ni. Masa tu ada
pondok telefon awam sahaja, betul? Ganggangnya pun besar. Baling binatang boleh mati binatang tu. Zaman sekarang tak perlu kau pergi pondok, 40 tahun lepas itu ada di depan mata. Ini adalah salah satu cabaran yang paling besar kepada kita dan anak-anak kita, isteri dan juga keluarga kita untuk mendekati masjid dan juga untuk membangunkan malam untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kita datang ke masjid, hatta walaupun ada di dalamnya pelbagai kemudahan yang 40 tahun yang lalu tak ada. 40 tahun yang lalu mushaf Al-Quran hanya dalam yang standard sahaja. Lebih kurang kertas A4. Kertasnya pun kuning. Buka lebih sikit koyak. 40 tahun yang lalu. Sekarang ni pelbagai saiz. Dan yang paling menarik ada dalam ini. Tapi yang menariknya pula, cabarannya ialah berapa ramai yang tertarik dengan Al-Quran di dalam handphone dengan tertarik kepada TikTok dalam handphone. Ini cabaran ni, Ustaz. Betul? Tuan D.O. Ramai masyarakat TikTokers sekarang ni. Dan TikTok adalah salah satu daripada media sosial paling tinggi capaiannya pada ketika ini. Hingga banyak media-media cetak sudah menjadikan TikTok sebagai media penyampaian. Cukup pantas. Betul? Abang Wiwa follow dia mencecah ke 100,000 dalam tempoh yang singkat. Tapi kalau kita jadi ketua imam, nak cecah 10,000 follower pun bukannya mudah. Nak cerita kan? Cabaran begitu besar kepada kita. Masjid nak cari follower dia 5,000 pun berat. Perlukan usaha yang lebih kuat, lebih jitu, lebih mantap dengan memahami apa kehendak mereka. Apa kehendak masyarakat yang berada dalam media sosial. Sebab ramai yang berjamaah di media sosial tetapi mereka tidak berjamaah di dalam masjid. Bahkan jumlah mereka lebih ramai. Masya Allah. Di peringkat kami sebenarnya yang berbagai datuk, tuan-tuan dan puan-puan, kami tidak tinggalkan media sosial. Kami masuk juga. Jawi masuk juga dalam media sosial. Sebab inilah cabaran masa kini. Bagaimana kita nak berdakwah dengan jutaan orang. Saya nak share satu perkara aja. Macam mana kita nak belajar mendepani masyarakat yang kita tak pasti bagaimana, apa kehendak mereka. Saya pernah post di dalam TikTok saya sendiri. Hanya tanah runtuh ya. Tetapi dilihat oleh lebih kurang 30 lebih juta. TikTok saya ada damai. Tapi bila kita post benda yang direct kepada perkara-perkara yang berkaitan dengan agama, yang like amat berat nak bergerak. Tetapi tadi tanah runtuh tu yang like 1.1 juta. 24 jam tidak berhenti di seluruh dunia. Sehingga follower saya ada yang daripada Turki, ada yang Europe, daripada Rusia. Tetapi kerana mereka minat dengan berita-berita sensasi, inilah cabaran kita. Nanti cuba tengok damai, DAMAI. Bagi Jawi pula, kita tak Jawi tetapi kami ada. Apa yang ada di Jabatan Agama. Sebab sama juga dengan Jabatan Agama Islam Pulau Pinang, kita diberi tugasan. Kalau di peringkat saya diberi tugasan untuk menguruskan pengurusan jenazah COVID-19 bagi wilayah-wilayah persekutuan.
Sehingga semalam kita telah mengurus 3,865 jenazah sejak 18 Mac 2020. Dia makin naik sebab kes makin naik. Kalau dulu pernah kita urus sehingga 98 jenazah dalam tempoh sehari ketika memuncak. Lepas tu turun, lepas tu kosong. Kematian biasa lebih tinggi daripada COVID-19. Tapi sejak 2-3 hari ini, dia naik 3, naik 4, naik 5, naik 6 semalam, naik 10. Kita tak tahu. Hari ini belum ada laporan sebab laporannya besok. Sebab apa? Kita kena yakini bahawa memang virus Omicron sedang merebak dengan cepat, dengan meluas. Tapi inilah antara cabaran-cabaran yang kita hadapi. Tapi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana wilayah-wilayah persekutuan, masjid dibuka oleh dengan perkenan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Tuan Agong. Kerana di wilayah persekutuan kita mendapat perkenan Tuanku untuk membuka seluas-luasnya masjid dan juga surau Jumaat serta surau. Dan kita buka dengan pelbagai aktiviti dan juga program. Dan sehingga kini alhamdulillah kita terus konsisten. Saya dipahamkan di Pulau Pinang pun terus konsisten dengan perkenan Tuanku, dengan penjarakan 1 meter. Dan alhamdulillah setakat ni tidak ada isu berkaitan dengan kluster masjid, kluster surau Jumaat ataupun kluster surau. Walaupun di luar sana masih lagi ada mempertikaikan. Kenapa di shopping kompleks boleh rapat? Kenapa di stadium boleh rapat? Tapi sebenarnya ada SOP. Di stadium sebenarnya tak boleh rapat. Di shopping kompleks tak boleh rapat. Tetapi disiplin orang itu. Tapi itulah saya nak ceritakan bahawa ini antara ujian-ujian, cabaran-cabaran, mihnah dalam kita menghadapi tahun 2020 ke atas. Tapi cabaran yang paling besar ialah cabaran media sosial, sehingga kadang-kadang media sosial ini menjadikan orang tidak datang untuk berjamaah di masjid ataupun surau Jumaat ataupun surau, tetapi mereka lebih leka dengan media-media sosial yang ada dan mereka lebih percaya kepada apa yang difatwakan dalam media sosial daripada apa yang dikatakan oleh pihak berkuasa. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, kembali kepada 3 bulan yang penting kepada kita. Bila kita sebut kita akan berjumpa dengan bulan Ramadan, jelas tak ada. Tapi insya-Allah di bulan Rajab ini yang perlu juga kita ingat ialah peristiwa Isra dan Mi'raj. Ingat, semua dah tahu dah. Juga jauh beza penceritaan zaman dulu dengan zaman sekarang. Tuan Dio mungkin seangkatan dengan saya. Zaman dulu kalau cerita bulan Rejab di kampung saya, 1 hari 1 malam di surau. Siap sembelih seekor lembu lagi. Siap buka kitab kuning lagi. Peristiwa Isra dan juga Mi' nak ceritakan ayat Syahrul Ramadan allazi unzila fil Quran, itu di bulan Ramadan. Tetapi cerita Isra Mi'raj ialah berkaitan dengan Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulah. Maknanya Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan seterusnya. Kerana ia adalah satu peristiwa yang cukup penting kepada kita. Kerana apa? Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima perintah salat daripada Allah Subhanahu wa taala. Bukan secara wahyu,
tetapi dengan cara menjemput Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Sidratul Muntaha. Masya-Allah. Bermaksud bila ceritakan tentang kelebihan bulan Rajab, yang pertama ialah bagaimana solat ini difardukan ke atas kita. Ini yang paling penting. Dan solat juga adalah perkara pertama yang kita ikrarkan di depan Allah. Semua orang mengikrarkan di depan Allah. Saya mengikrarkan di depan Allah. Kalau dalam keadaan kita sembahyang tidak tergesa-gesa. Kemungkinan kalau solat sunat tarawih, mungkin ada imam yang tak membaca, tidak membaca ikrar itu. Maksud Ustaz? Iaitu ketika bacaan sunat sebelum membaca surah Al-Fatihah disebut doa iftitah. Ini ikrar kita depan Allah. Cuma sejauh mana kita melaksanakan ikrar itu dibandingkan dengan menyebutnya inna salati, sesungguhnya sembahyangku, insya-Allah, ya, disebutkan secara bersendirian. Inna salati, sesungguhnya sembahyangku. Wa nusuki, rupanya amal ibadah lain dimangkukkan, diletak dalam satu mangkuk. Ada ibadah yang fardu ain, yang lain puasa, zakat, menunaikan haji kalau mampu. Ada ibadah yang jadi fardu bila kita telah pun masuk ke dalam komuniti itu. Contohnya menjadi suami, menjadi wajib memberi nafkah. Menjadi suami, menjadi wajib menyediakan rumah. Menjadi suami, menjadikan wajib menyediakan kenderaan. Menjadi suami, menjadi wajib menyediakan pembantu rumah. Menjadi suami, menjadikan wajib membelikan barangan keperluan asas, makan, minum dan juga sebagainya. Tidak disebut sesungguhnya aku menjadi suami, tidak. Begitu juga menjadi penjawat awam. Begitu juga menjadi pengurusi masjid. Tuan Zul, kita sama-sama jadi pengurusi masjid. Saya pengarah jabatan juga pengurusi masjid wilayah persekutuan. Masya Allah, bukannya senang, ya. Kita jadi pengurus ini bukan kebetulan, tetapi mungkin kita memilih ke arah itu. Jadi bila duduk di pos itu, dalam wanusuki, sesungguhnya pekerjaan itu. Isteri pula, kerana memilih menjadi isteri, dia wajib taat suami. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taat Allah, kepada Allah tidak boleh tidak, kepada Rasul tidak boleh tidak, kepada pemimpin antaranya suami ialah bila disuruh melakukan perkara-perkara yang tidak bertentangan dengan Islam. Bukan senang kita berikrar wa nusuki. Lepas tu yang fardu kifayah, jadi tanggungjawab kita kalau diberi amanah menguruskan jenazah, bukan senang. Tuan-tuan, mengurus jenazah ketika belum Covid tak ada masalah. Tapi kalau ketika Covid memakai PPE, ya, sebelum masuk ke dalam pasukan itu sendiri sudah disuntik. Yang kedua, sudah menandatangani beberapa perkara yang perlu dilakukan. Yang ketiga, perlu menerangkan kepada family cabaran-cabaran yang dihadapi. Yang keempat, beberapa SOP yang perlu dipatuhi sebelum pergi dan selepas kembali daripada tugasan. Lepas tu beberapa syarat-syarat ataupun perkara yang dipakai sebelum bertugas di hospital, kalau di wilayah di hospital Kuala Lumpur ataupun beberapa hospital, dan juga sebelum orang itu pergi ke tanah perkuburan Islam. Banyak. Tetapi kalau itulah yang kita pilih, kita kena laksanakan dengan terbaik, sebab kita janji dengan Allah. Wa nusuki. Kan senang tuan-tuan, kita nak pergi bulan Ramadan ni, baru cerita bab solat dah. Belum lagi kita ajak isteri kita nak solat. Belum lagi kita bertalaki dengan isteri.
Belum lagi kita berbincang, bersembang dengan dia. Rukun solat berapa? Apa yang kamu faham? Cuba baca doa kunut. Cuba baca doa kunut nazilah. Tapi jangan tanya dia sebelum kita hafal. Jangan. Jadi suami ni kena profesional. Sebelum kita hafal, kita tanya dia, dia tanya kita balik, mengelabah kita. Maksud saya ialah 13 rukun tu kita kena hadam. Tapi ini tanggungjawab kita, sebab kita pegang kepada ayat ku anfusakum wa ahlikum nar. Hindarkanlah diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Kerana apa? Ikrar kita kepada Allah tadi, wa nusuki wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku, lillahi rabbil alamin. Masya Allah, hebat janji. Hebat janji. Tapi nasib baiklah Allah ini tidak bersifat seperti manusia. Manusia ini cepat marah. Kalau dia marah, kalau dia tidak mengawal kemarahan, tindakan akan diambil serta-merta. Berapa ramai, na'udzubillahi min zalik, kes walaupun di luar kawalan, anak membunuh ibunya, betul? Anak menyepak kepala bapaknya, walaupun dikategorikan kepada yang kurang waras ataupun penyakit-penyakit mental. Tetapi kalau orang itu boleh menuju pintu dengan betul, boleh berjalan dengan betul, boleh mengambil sesuatu dengan betul, pastinya ketika dia menyepak, kan tersebar betul, pada ketika itu dia dalam keadaan waras, pada pandangan saya lah. Na'udzubillahi min zalik. Jadi tuan-tuan, asasnya yang paling jelas, kelebihan yang kita dapat di bulan Rejab ialah salat. Di bulan Ramadan ialah Al-Quran. Nak sebutkan ya? Salat dan juga Al-Quran adalah dua perkara yang cukup besar dan signifikan dengan tugas kita sebagai hamba. Bila kita sentuh 13 rukun, ada satu ayat Al-Quran yang kalau tidak dibaca, tidak sah salat kita. Betul? La salata liman lam yaqra bifatihatil kitab. Tidak dinamakan salat bagi orang yang tidak membaca dengan surah Al-Fatihah. Hubungan yang cukup rapat. Sebab itulah, berdasarkan kepada sejarah kita lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak sahabat-sahabatnya untuk cukup bersedia dengan persiapan. Dari dulu lagi kita dah mendapat perkhabaran, mendapat penceritaan, mendapat maklumat. Kalau jumpa bulan Rejab, dah hampir bagaimana? Walaupun ada hadis-hadis yang berkaitan dengan ibadat yang tidak bertepatan, tetapi nak kita ceritakan bahawa di bulan Rejab ni antara bulan-bulan haram, tetapi yang paling mulia selain daripada bulan Ramadan. Tidak. Masya Allah. Kita cuba. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekian, malam ni saya tak dapat nak cerita panjang. Sebab dah nak dah 8. Betul saya penjelasan ni. Dah 8.30 lebih. Sebenarnya dalam kalau kita lihat bulan Rejab ni sebenarnya ada 16 nama. Saya ingat saya tak perlu sentuh nama itu, tapi cuma nak ceritakan bahawa apa yang perlu kita buat di bulan Rejab ini. Yang pastinya jangan tinggal solat. Itu je lah. Sebagai mak dan ayah, pastikan anak kita tidak tinggal solat. Kita boleh bangun pukul 5.30. Sekarang waktu subuh dah makin lambat, InsyaAllah. Tetapi kita bersyukur di sini solatnya
nampak macam cantik je waktu dia. Ya, kalau kita lihat pukul 7 lebih, pukul 8 lebih, pukul 6 lebih, lepas tu pukul 1 lebih. 1 lebih ni waktu zuhur lah, dan pukul waktu asar pukul 4.50 lebih kurang begitulah. Tapi kalau kita pergi keluar negara, saya pernah ditugaskan di Ukraine ketika MS-17 bersama dengan Ustaz Rakib tadi. 68 hari berada di Ukraine, Kiev, lepas tu pergi ke Amsterdam, lepas tu pergi ke Holland, pergi ke Den Haag, The Hague, menguruskan 23 jenazah orang Islam di mana MS-17 ditembak jatuh pada 2014. Lebih kurang begitulah. 2014 ke 2004? 2014. Okey. Kami pergi bulan Ramadan. Maghrib pukul 9 lebih. 9.25. Isyak 11.45. Subuh 2 suku. Masya Allah. Bayangkan tuan-tuan. 11 lebih 2 suku. Subuh. Time tu waktu bulan puasa. Puasanya panjang. Kita alhamdulillah boleh, tak ada masalah. Bagi yang suka diet, betul lah. Siapa yang nak cepat diet, dia kena tak makan 16 jam. Makanan berat, minum. Cepatlah diet. Saya difahamkan ustaz pun diet sekarang ni. Ya, kita ni kadang-kadang kena diet kalau dah ada ialah nasihat, harga kurangkan. Saya sebenarnya Tuan D.O. disuruh diet juga, tapi naik turun. Masya Allah. Balik kepada tadi, maknanya waktu solat di Malaysia alhamdulillah boleh dirancang dengan baik, boleh dirancang dengan cantik. Masya Allah. Ini adalah waktu yang cukup baik. Cuma bagaimana kita nak mengajak isteri kita, bagaimana kita nak mengajak anak kita, bagaimana nak mengajak menantu kita, bagaimana nak mengajak cucu kita untuk menepati waktu. Kerana kita Islam bukan kebetulan. Kita Islam bukan kebetulan. Kerana kita Islam ni telah kita dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini jelas. Sebab itu kita kena laksanakan salat. Lepas tu di bulan Rejab ini juga kita perlu perkukuhkan integriti kita. Apa maksud integriti? Sebenarnya kadang-kadang kita ni di dalam masjid tidak dibiasakan dengan integriti. Integriti ialah ibarat macam akhlak lah. Macam sikap, sifat yang baik. Sebab kadang bila sebut integriti dikait dengan rasuah. Sebenarnya menepati waktu jugalah termasuk kategori kita seorang yang berintegriti. Bukan senang. Ya. Seorang suami yang memberikan nafkah di bulan Rejab lebih baik daripada bulan sebelum ini. Kalau ikut hukum kita wajib memberikan nafkah kepada isteri kita. Bukan senang. Bukan setakat nafkah, kena beli rumah. Dengar cerita Tuan D.O. rumah sini dah 500-600 ribu. Makin takut anak-anak bujang ni nak kahwin. Tapi ramai bernasib baik dapat isteri yang redha dan membantu suami. Kita kena bersyukur kepada isteri itu. Tak apalah bang, I pun kerja juga, you kerja, you buat Grab pun tak apa nak cukup. I nak you sentiasa kat rumah, jangan banyak sangat buat Grab. Sayang akan tolong abang. Wow, sayang akan tolong abang ustaz. Akhirnya bayar rumah 1,200. Tak apalah, abang bayar 600, saya bayar 600. Sujud syukur. Kalau ikut 1,200.
Tak apalah abang bayarlah kereta abang. Toyota Estima 1,700. Saya bayar MyWi saya 700. Dah, dia sumbang dah 1,300. Betul? Tak apalah bang, pengasuh bibik tu I bayarlah. Bayar bibik pun sekarang 7,800. Bayar pengasuh pun sekarang baby 500,500 lahir atau 500. Baby lahir 500 ke 500,500. Abang dia umur 2 tahun 400,500. Abang dia umur 4 tahun 5 tahun 300 ke 400. Bebanan anak-anak muda yang kahwin sekarang tinggi. Betul, anak 3 dah 1,000 lebih bayar pengasuh. Susu pula, Masya Allah, jauh beza. Jauh beza. Ya. Lelaki-lelaki ini yang telah pun diberi rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sedangkan asal usul tanggungjawabnya di bulan Rajab ini dia kena cuba kuatkan diri dia. Selagi aku mampu, aku ingin belajar melaksanakan agar aku sampai bulan Ramadan ini aku menjadi insan yang terbaik. Sebab kadang-kala ada juga lelaki yang membazirkan duitnya. Mungkin dengan menghisap rokok, minta maaf lah. Hisap rokok ni nak berhenti payah. Kecuali kena COVID. Minta maaf. Ini betul tak betul saya tak pasti. Tapi 2-3 kawan anak saya kata, bila kena COVID je, hisap tu rasa macam nak muntah, dia kata. Akhirnya berhenti. Jimat dah. Kalau sekotak RM20, sebulan RM600. Setahun RM7,200. Dapat Yamaha LC135. Bukan 135. Betul lah tu. Kalau 150 tak saat. Kena tambah lagi setahun setengah merokok. Tak, contoh je, jangan marah tuan-tuan. Maksud saya ialah dia bersyukur ke arah itu. Masya Allah. Nak ceritakan, kita cuba melaksanakan tanggungjawab yang terbaik di bulan Rajab ini agar bulan Ramadan ini kita menjadi yang lebih baik. Ada 3 minit lagi Ustaz, boleh 3 minit je. Saya terus shortcut lah. Bulan Rajab ini banyakkanlah bersedekah, ya, agar di bulan Ramadan nanti kita tak rasa pun nak dapat ROI. Dalam bahasa pentadbiran, ROI ini ialah return. Mana kita dapat hantar sepinggan, dapat sepinggan. Masa saya kecil, zaman-zaman dulu, tahu dah. Kalau buat jemput-jemput, bukan untuk makan mak, anak-anak tu mungkin dalam sepinggan. Tapi dia lebihkan 3 pinggan. Sebab apa? Bagi kat pakcik sebelah, bagi makcik sebelah. Ini. Dia akan return back. Tapi tak ada niat pun. Tetapi itulah budaya dia. Masya Allah. Kalau solat tarawih, semua bawa daripada rumah. Betul? Bungkuh molek-molek. Tapi lebih meriah lah daripada sekarang. Ya? Ceritakan, banyakkan bersedekah. Jangan takut bersedekah, kerana dengan bersedekah, rezeki kita akan bertambah. Banyak orang telah pun mempraktikan, dan jangan lupa untuk kita solat sunat duha. Dan sebelum atau selepas solat sunat duha, dah niatkan, ambillah sedikit untuk dijadikan sedekah subuh ataupun sebagainya. Ataupun pergilah ke restoran sambil sarapan pagi, patut RM10, bayar RM50. Bang, RM40 ni bayar orang yang layak dibayar selepas saya. Maksud saya, mungkin ada orang yang toge kedai rasa dia layak, bagilah. Tapi kalau orang tu datang dengan tali leher, dengan briefcase, ada yang lebih layak. Tapi kalau dia kata, bayarlah bang, siapa-siapa, alatul, teruskan. Tapi bersedekah ni kadang-kadang ramai yang beranggapan bahawa duitnya berkurangan. Tetapi sebenarnya Allah kembang biakkan sebanyak sab'as-sanabila fi kulli su'. Satu sedekah dikembang kepada 7 cabang, dan setiap cabang 100 pahala. Dan Allah janjikan, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib.
Siapa yang bertakwa kepada Allah akan dibuka jalan baginya, akan diberi rezeki daripada sumber yang tak disangka-sangka. Masya Allah. Sedekah. Mudah-mudahan. Dan yang kita nampak benda tu juga sedekah, tetapi tidak diperkasakan ataupun kurang mendapat sambutan, ialah wakaf. Wakaf juga adalah salah satu daripada cabang sedekah, tetapi pahalanya lebih lagi daripada sedekah. Wakaf ini bermaksud memberhentikan hak Tuan punya itu, dan manfaatnya diberikan kepada orang lain, dan pahalanya berpanjangan. Contohnya kita ada 10 ringgit, saya nak wakafkan tunai untuk membeli sesuatu. Katalah masjid ni ada program, saya tengok masjid ni cukup berjaya, banyak inisiatif baru, dan saya difahamkan tadi oleh Tuan Pengurusi, insyaAllah akan ada projek yang baru, antaranya ialah pelupusan Al-Quran. Memang perlu. Kami di wilayah telah menerima lambakan 30 tan Al-Quran yang rosak kerana banjir. Kami ada pusat pelupusan Al-Quran di Tanah Perguruan Islam Radatul Sakinah. Ada satu tempat dalam Tanah Perguruan Islam kita buat pelupusan. Jadi bila banjir, kita pun offer lah. Rupanya yang datang berpuluh tan. Akhirnya kami surrender. Sebab kita nak cara moden. Sedangkan kita guna cara tradisional dan boleh dapat return. Sebab syarikat swasta menawarkan 1 kilo RM4.5. Kalau di Rawang, kalau di Ceras 1 kilo RM6.5. Waktu Ustaz boleh berhenti Ustaz Ada azan tak? Tak ada? Boleh teruskan Tuan? Boleh turun. Izinkan saya 10 minit lagi boleh? Sekejap je. Dah lama tak ceramah kat Penang. Inilah pertama kali ceramah sebenarnya kat Penang, di Masjid Abdullah Fahim sebenarnya. Masya Allah. Mungkin ada yang tak kenal kot. Saya dulu biasa kat forum perdana, tapi jadi moderator aja. Orang biasa-biasa aja. Buka sat lah. Sekejap je. Sebab kat wilayah, walaupun ceramah, kita tak benarkan buka face mask. Tak apalah, tak nak. Okey. Yang kedua apa dia? Yang ketiga apa tuan? Kita perlu banyakkan membaca Al-Quran di bulan Rajab ini. Bukan setakat membaca, tetapi memahami. Wabak COVID-19 sebenarnya ada hikmah dia. Kalau di peringkat saya ada hikmah dia. Kenapa ada hikmah? Kita boleh kumpulkan family melalui WhatsApp group untuk membaca Al-Quran sentiasa konsisten setiap malam pukul 9.30 malam. Bukan family ni. Rupanya family ada daripada mana? Daripada Johor ada, daripada Rawang ada, daripada Terengganu ada. 9.30, 10.30 mesti ready dengan handphone dan WhatsApp, ready dengan senaskah Al-Quran, ready untuk disuruh membaca. Tapi jangan malu lah. Okey, along baca. Kadang-kadang suruh ayah mertua baca. Wah, ini luar biasa ni. Ayah mertua ada, mak mertua ada. Tapi isteri saya yang suruh. Abah baca, mak baca. Tak secara langsung rupanya wabak COVID-19 ni mendidik kita. Dan tak malu pun. Kita betulkan tajwid. Kita memahami. Satu malam dua muka penuh dengan sejarah ayat diturunkan. Dua muka penuh dengan makna, dua muka penuh dengan beberapa hadis, dua muka penuh dengan pengajaran. Dan yang hujungnya, apa yang Abah dapat malam ini? Apa yang Kak Long dapat malam ini? Dia based on dua muka tu. Dan kadang-kadang dia keluar. Rupanya membaca Al-Quran ini menajamkan akal anak-anak kita yang muda. Kalau seangkatan dengan kita ni 50 lebih ni,
Dia kadang-kadang dia mudah lupa. Tetapi anak-anak yang berusia bawah 12 tahun ni, insya-Allah kalau dia mencintai Al-Quran, dia membaca, dia memahami, dan insya-Allah apa yang kita dapat, oh rupanya kita tidak boleh mengatakan wala taqul lahuma uff. Tak boleh kata kepada suami. Kita apa yang berlaku dalam rumah tangga kita? Contoh, ambil pengajaran. Mungkin isteri selalu tak taat. Suami suruh buat kopi, dibuat teh. Ada berlaku tak dalam rumah tangga kita? Sebelum tidur dah suami kata, lama dah kita tak makan nasi lemak. Pagi esok bihun goreng pula keluar. Contoh. Sebab suami yang hebat, dia tidak menyuruh. Dia hanya beri maklumat je. Sama juga isteri yang hebat. Dia tahu dalam peti sejuk tak ada lauk, tapi dia takkan cakap, bang, jangan lupa besok beli ikan kembung, ikan temenung, ikan cencaru, ayam 2 kilo. Dia tak sebut je. Sayang rasa lauk dah tak ada lah bang. Itu je sebut. Sayang rasa lauk dah tak ada. Suami yang hebat, dia tahu dah dia punya kewajipan. Tapi ada juga kadang-kadang, susah juga kan. Disuruh pun dia tak nak buat. Tapi itulah normalnya kadang-kadang. Okey ya. Bahkan Milo Ais sampai ke suami tinggal separuh. Sambil jalan serot. Tapi nasib baik suaminya penyabar, betul? Akhirnya dia jiwa besar. Daripada usia dia 23 tahun, itulah yang dibuat oleh isteri dia. Sampailah sekarang umur 55 tahun, dia kena terima. Tahu dah perangai mak engkau tu. Kalau nak Milo, kena sebut kopi. Kalau nak teh, kena sebut kena sebut benda lain. Mak engkau ni kalau suruh, kena direct. Tak boleh main beri maklumat. Kena direct. Contoh ni sebut, wala taqul lahum ma'uf. Sebenarnya kalau ikut hukum, isteri tak boleh membentak suami. Rupanya kita tahu dalam rumah tangga tu berlaku, sikit demi sedikit kita memahamkan dan akhirnya dipraktikkan. Itu nama membaca, memahami dan mengamalkan. Bukan setakat membaca tapi tak faham. Bukan setakat faham tapi tak amal. Jangan hanya amal tapi tak faham punca dari mana ayat itu turun. Maknanya kenapa kita diperintahkan solat? Kenapa kita diperintahkan menutup aurat? Kenapa kita diperintahkan berpuasa di bulan Ramadan? Kita perlu tahu. Maknanya insya-Allah mudah-mudahan ya. Dan seterusnya tuan-tuan ya. Yang keempatnya ialah di bulan Rajab ini kita diminta untuk membanyakkan zikir. Insya-Allah. Ala bizikrillah tatma'inul qulub. Dengan mengingati Allah, jiwa akan tenang. Insya-Allah ya. Bagaimana isteri ketika nak bersalin? Ialah satu peristiwa yang setengah orang tak berani. Ada isteri kata tak nak abang mengandung lagi. Kalau nak baby, abang yang bersalin. Dia suruh suami bersalin. Sabar je. Contoh. Dia kata sakitnya. Tapi suami mengajar zikir-zikir yang bersesuaian. InsyaAllah. Mereka tenang berdepan. Tak nak anak baby, tapi tahun depan datang lagi ke hospital, bersalin lagi. Contoh. Sebab dia kuat. Dan bagaimana kita menghilangkan ketakutan dengan berzikir. Macam mana anak kita menghadapi peperiksaan. Bukan setakat bersedia membaca telaah, tetapi dengan zikir dia mendapat ketenangan untuk membaca dengan baik. Dan kita selalu diingatkan zikir-zikir yang penting. Apabila kita membaca, seolah-olah pahalanya cukup besar. Saya ingat semua tuan-tuan maklum. Dan sama-samalah kita berzikir untuk kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita jadikan doa-doa tertentu
sebagai zikir kita dalam kita mendepani wabak COVID-19. Kita sedang berperang dengan makhluk ataupun musuh yang kita tak nampak. Siapa yang keluarganya pernah positif COVID, dia akan trauma. Ada sedikit trauma di situ. Saya 2 tahun lebih sebab bertugas salah satu ahli jawatan kuasa di peringkat negeri 18 Mac sehinggalah tahun lepas tiap hari mesyuarat. Swab tekak dengan hidung ni dekat 60 kali dah daripada 18 Mac. Alhamdulillah setakat ni tak pernah kena, tetapi walaupun SOP-nya ada, isteri saya, menantu saya, anak saya, cucu saya 2 orang, umur 2 tahun sebulan dengan umur 4 tahun masih lagi kuarantin kerana positif. Kita pula jadi trauma bila kat rumah. Maksud saya ialah bagaimana kita nak melawan. Tetapi alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana mild, maknanya tahap 1 dan tahap 2 sahaja. Yang tahap 4, 5 yang mungkin tu antara tahap orang yang mungkin berumur ataupun belum lengkap ataupun sebagainya. Jadi sama-samalah kita cuba untuk mencegah, tapi mungkin dengan berzikir kita, ya, dengan kita jadikan itu sebagai satu doa. Bismillah 5 yang kita hafal, doa-doa berdepan dengan wabak yang kita hafal, dan dia menjadi siraman dalam jiwa kita, insya-Allah akan memberi keyakinan dan kekuatan untuk kita terus mendepani. Kita tak tahu bila akan tamat. Kalau dulu keluar Delta, merebak dan banyak kematian, Omicron merebak pantas, kurang kematian. Dengan cerita dua-dua ni dah berkahwin dah, betul? Delta Cron. Wallahu a'lam bisawab, tapi itulah ceritanya. Rupanya dia bermutasi, adalah daripada salah satu surat khabar nyatakan Delta Cron, maknanya virus Delta plus Omicron, Delta Cron. Kita tak tahu, na'udzubillahi min zalik, tapi sama-samalah kita cuba. Di samping kita patuhi SOP, kita sama-sama berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana dengan mengingati Allah jiwa akan tenang. Setiap jiwa kita gelisah kerana itulah janji syaitan kepada Allah, nak memporak-perandakan, nak meresahkan, nak menyusahkan, nak menyukarkan, nak membawa kita umat Islam ke dalam neraka. Ini sumpah syaitan dan iblis, iaitu musuh orang Islam kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah iman kita ni kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Al-imanu yazid wa yanqus. Iman kadang-kadang naik. Pukul 5 pagi bangun dah, mandi dah, walaupun tahu subuh 6.18, tapi pukul 5 bangun dah siap. Tapi ada ketiganya berdering dah, 5.30 berdering, pukul 6 berdering, 6.30 berdering, capai tutup, capai tutup, capai tutup. Dia tahu dah sebab subuh 7-10 minit masih lagi, waktu subuh belum syuruk lagi. Tak apa, sat lagi, pukul 7 boleh lagi. Bangun pukul 7, ambil wuduk dengan kain yang dia pakai tidur tu, dengan t-shirt yang dia pakai tidur tu, Allahu Akbar. Pas solat tidur balik. Kadang-kadang solat kat mana? Solat kat Toto yang dia tidur tu. Mungkin pada ketika itu wayangkus, iman tengah tu turun. Sebab itulah dalam hadis yang lain, tidak berzina seorang penzina itu ketika dia beriman. Tidak meminum arak peminum arak itu ketika dia beriman. Ketika dia tidak beriman, na'udzubillahi min. Sebab itulah kita banyakkan zikir, kita banyakkan doa,
Mudah-mudahan ya Allah berkatilah aku di bulan Rajab. Dengan keberkatan, kerahmatan daripada-Mu, aku meninggalkan perkara-perkara yang syirik. Aku meninggalkan perkara-perkara yang haram. Aku meninggalkan perkara-perkara yang dilarang. Aku meninggalkan perkara-perkara yang tidak disukai oleh Allah. Dan aku mendekati perkara-perkara yang Allah suka. Sebelum ini aku amat kedekut untuk sedekahkan duit. Awal subuh, ambil dompet, selepas pakai seluar, tengok dompet, ada duit 50 biru, ada duit 20, ada duit 10, ada duit 5 ringgit. Dah niat dah, aku nak sedekah 20 ringgit. Oh, rupanya bulan Rajab memberikan keberkatan pada dia. Pagi-pagi dah niat sedekah. Sebelum ini, guru saya kata kalau nak sedekah, jangan fikir. Jangan fikir. Jangan fikir 3-4 salah tu. Jangan fikir 3-4 kali. Sorry Ustaz, minta maaf. Sebab kalau kita nak buka dompet, niat nak bagi 50, tapi kita fikir lagi, silat-silat dia turun. Dia susah nak tambah. Contohnya kita panggil tukang urut atau pergi rumah urut. Mandu kereta tu, nanti bila lepas urut nak bagi RM100. Niat lah. Tapi kalau tak siap-siap bagi, alamak, urut dia tak sedap, kurangkan sikit lah, 70. Lepas tu dalam pergi buka dompet pula, 70 banyak sangat, 50, turun pula 50. Ini yang guru saya kata, kalau dah niat terus bagi. Percayalah, Allah gantikan dengan yang lebih baik. Wah, bukannya senang tuan-tuan, kadang kita cakap senang, tetapi banyak dah disebut cerita-cerita kebaikan orang yang banyak bersedekah. Dan saya ingin tekankan kepada tuan-tuan, bersedekah bukan setakat sedekah duit, tetapi juga dengan berzikir juga kita boleh sedekah, dengan membaca Al-Quran juga kita boleh sedekah, dan paling penting ialah senyum juga satu sedekah. Siapa kata kita tak boleh nampak orang senyum? Sebenarnya boleh. Kalau kita pakai face mask ni, kita boleh tahu orang senyum, orang ketawa, betul? Orang yang tak ada reaksi. Ada. Itu indahnya manusia. Dan yang terakhir, tuan-tuan, di bulan Rajab ni kita banyakkanlah solat-solat sunat. Sebab persiapan kita untuk bulan Ramadan, bukan senang. Di sini pengungsi 20 rakaat kah? 20 nah? Bukan senang nak buat 20. Betul tak, tuan? Yang muda-muda ni. Ada setengahnya tu dah pilih dah. Oh, masjid tu laju. Masjid tu 8. Masjid tu ada 2 kluster. Parking kluster 20. Kluster pula apa? Zone lah. Zone 20, zone 8. Bukan senang. Masya Allah. Tapi dengan bermula bulan Rajab, bulan Syaban, kita konsisten. InsyaAllah 20 itu dilalui dengan tenang. Lagi-lagilah kalau kita dah membaca Al-Quran bulan Rajab, kita memahami, kita mengamalkan, kita dah terbiasa dengan Al-Quran setiap malam. Kita dah biasa dengan nyanyian, dengan laguan, dengan taranum, dengan tajwid. Kita akan dibuai seolah-olah kita memahami, sedangkan kadang-kadang kita tak tahu makna pun. Tapi ketua imam kita membaca Al-Quran seolah-olah kita dibawa. Tak sedap. Bukannya senang. Kalau tidak, time kita solat tarawih itulah macam-macam ingat. Macam-macam ingat. Time itulah kalau barang hilang ingat. Wallahu a'lam. Maksudnya kita cuba konsisten. Dan kalau boleh di bulan Rajab ini mulakan dengan solat sunat duha. Hafal doa dia. In kana rizki fis sama' fa anzilhu. Sekiranya rezekiku di langit, turunkanlah. Wa in kana fil ard fa akhrijhu. Sekiranya dalam bumi, ya Allah, keluarkanlah. Wa in kana mu'asaran fa yassir. Sekiranya sukar, pemudahkanlah. Wa in kana haraman. Sekiranya haram, sucikanlah. Wa in kana ba'idan fa qaribhu. Sekiranya jauh, dekat. Kalau mampu hafal, hafal. Tak mampu, lepas solat sunat duha,
Baca. Jangan baca untuk kita saja tuan-tuan. Tolonglah baca untuk isteri-isteri kita, anak-anak kita. Ya Allah, murahkanlah rezekiku. Murahkanlah rezeki isteri-isteriku. Murahkanlah rezeki anak-anak menantu serta cucuku, ya Allah. Perluaskanlah rezeki mereka. Permudahkanlah segala urusan mereka. Sambung, ya Allah, sekiranya rezeki kami di langit turunkanlah, sekiranya rezeki kami di bumi keluarkanlah, sekiranya rezeki kami itu sukar pemudah, sekiranya rezeki kami itu haram, sekiranya rezeki kami itu jauh, dekatkanlah. Bihaqi duhaika wa bahaika wa jamal quwat a'tini ma'ataita ibadakas salihin. Sebab ini semua diajar oleh Rasulullah. Dan lazimkan satu doa kalau kita banyak hutang. Saya tak tahulah kalau orang sini ni tak banyak hutang. Orang yang sedang duduk atas kerusi ni banyak hutang ni. Hutang rumah, hutang kereta, hutang anak belajar. Macam-macam hutang. Macam mana kita nak sentiasa berjiwa besar, sentiasa bertawakal, sentiasa yakin bahawa Allah akan berikan kita kekuatan untuk membayar hutang. Walaupun dalam keadaan kesempitan. Bukan senang nak bayar hutang kepada abang kalau kita pinjam duit kepada abang. Bukan senang kita nak bayar hutang kepada adik kalau kita pinjam duit dengan adik. Bukan senang kita nak bayar hutang isteri kalau kita pinjam duit dengan isteri. Sebab dengan harapan abang, adik dan isteri menghalalkan. Betul? Daripada awal pinjam tu dah niat dah. Aku pinjam 200. Harap-harap halalan thayyiban. Bukan senang. Sebab itu, aduh, lagi-lagi sekarang skamer ramai ya. Tuan-tuan faham skamer? Ini masalah kita sekarang. Profile Facebook muka Muhammad Ajib. Tapi bahasa yang diguna bahasa Melayu Google. Saya mengenali anda. Kalau orang Melayu dia tak guna ayat tu, betul? Muka WhatsApp, muka Telegram, muka Musa aja. Ayat dia standard je. Salam. Apa khabar? Boleh tak tolong saya? Ceritanya ialah saya perlukan duit. Esok saya bayar. Sama aja. Itulah skema sekarang ni tuan-tuan. Rupanya ramai juga orang Islam kita yang tertipu beratus juta. Jadi jangan percaya dah kalau orang gunakan messenger untuk pinjam duit, gunakan WhatsApp. Kalaulah Tuan Dio pengurusi masjid hantar WhatsApp kat saya tak percaya, kata saya nak pinjam 2,500 esok bayar. Saya tak percaya walaupun jumlahnya 2,500. Jangan percaya. Tapi nak ceritakan, bukan senang kita nak bayar hutang. Cara mana? Berdoa lah. Allahumma qfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwa. Allahumma qfini, ya Allah berilah kecukupan kepada aku. Kalau kita salah, bihalalika dengan apa yang kamu halalkan dan bukan yang kamu haramkan, wa aghnini dan kayakanlah aku, bifadlika dengan apa yang kamu sukai dan bukan apa yang kamu tidak sukai. Rupanya doa nak menghapus hutang ni Rasulullah dah ajar dah. Cuma kita baca dengan ikhlas, kita minta dengan ikhlas, ataupun kita sambil lalu saja. Sebab itulah tuan-tuan, mudah-mudahan di bulan Rejab ini kita sama-sama belajar mengikhlaskan diri. Sama-sama kita berdoa agar kita sampai bulan Sya'ban, dan mudah-mudahan kita akan berjumpa di bulan Ramadan. Kita tak pasti adakah kita boleh berjumpa lagi di bulan Ramadan akan datang, tetapi fokus kita sekarang ialah bulan Sya'ban dan bulan Ramadan yang mendatang. Bukan bulan Sya'ban dan Ramadan akan datang. Fokuskan. Mudah-mudahan kita diberkati bulan Rajab, diberkati bulan Sya'ban, dan kita bukan setakat diberkati tetapi diampuni dan juga
bebaskan daripada api neraka, dimasukkan ke dalam surga di bulan Ramadan. Inilah starter kita untuk kita menjadi insan yang terbaik, insyaAllah. Jadi yang berbahagia Tuan D.O. selaku pengurusi Masjid Abdullah Fahim MAF seberang Perai Utara, SPU. Saya baru tahu SPU ni baru hari ni, saya baru tahu SPU. Rupanya seberang Perai Utara. Bagus singkatan. Terima kasih kerana dapat bersama malam ni. Masih kepada yang berbagai datuk, datin, tuan-tuan dan puan-puan, kita boleh berhubung bila-bila masa. Kebetulan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya Labuan sama juga dengan Pulau Pinang, adalah negeri-negeri di bawah ke bawah duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang Tuan Agong. Dan mudah-mudahan kita berdoa sama-sama agar wabak COVID-19, virus Delta, Omicron dan perkahwinan mereka kedua iaitu Delta Cron akan dapat diatasi. Ini jangan pula masuk dalam media. Ini saya pernah terbaca, tetapi ini sekadar andaian. Bermutasi, dia macam-macam mutasi akan datang. Tetapi yakinlah, kita ambillah vaksin, cucuklah vaksin. Yakinlah kepada pihak yang berkuasa. Siapa lagi kita nak yakin? Maknanya kita cuba untuk mengurangkan kerosakan, bahkan mungkin mengelakkan dengan satu usaha. InsyaAllah kita berdoa sama-sama. Kalau kita tidak berusaha, seolah-olah kita tidak cukup persediaan. Mudahnya ibarat, kalau kita dah ada darah tinggi, doktor bagi ubat darah tinggi, kita tak makan pun ubat darah tinggi, maknanya kita tidak membuat persiapan yang tepat. Samalah juga dengan orang yang ada sakit jantung, dah didiagnos dah kena makan ubat sakit jantung, tapi dia kata tak apa, bismillahirrahmanirrahim, Allah, jangan. Makna betul lah benda tu, kita kena tawakal, tetapi kita kena buat persiapan sebaik mungkin agar umat Islam terus sejahtera, terus bahagia, dan berdoalah agar kita bahagia til jannah, insya-Allah. Jangan lupa isteri-isteri kita, anak-anak kita, cucu menantu kita, bawa sekali ke mana-mana kita nak pergi, ceritakan kebahagiaan mereka, ceritakan kejayaan dengan mereka. Dia juga kena ceritakan kebahagiaan dengan kita, ceritakan kejayaan dengan kita, ceritakan keseronokan. Mana yang tidak seronok, kita baiki bersama agar hidup kita terus bahagia. Dan saya yakin orang yang bahagia, orang yang selalu senyum, orang yang sentiasa memahami tentang tanggungjawab tidak tinggalkan solat dan memahami dan membaca Al-Quran, hidupnya akan terus tenang walaupun tidak kaya seperti orang lain berjuta-juta, tetapi dia mempunyai jiwa yang cukup besar, kekayaan jiwa itu sendiri, sehingga mereka sanggup berkongsi kesusahan walaupun terpaksa dia mengurangkan hak dia untuk memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Bukan senang. Ada orang yang menidakkan hak dia, tetapi dia suka memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Dan insya-Allah bulan Ramadan benda ini akan dapat dilaksanakan oleh ramai orang, sebab dia telah memulakan di bulan-bulan Rejab dan juga Sya'ban, insya-Allah. Sekian aku qauli hadza, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.